Nabi tengok. Nabi masuk ke dalam neraka, Nabi tengok. Nabi masuk ke dalam syurga, Nabi tengok. Nabi kata apa dia? Ittala'tu fil jannah. Aku tengok dalam syurga, Nabi kata. Fara'aitu aksara ahli al-fuqara. Ramai ahli-ahli syurga ni terdiri daripada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Yang pertama maknanya apa dia maklum? Fakir ialah dia hidup di dunia susah. Tak ada tanggungjawab banyak berkaitan dengan harta. Sebab tuan-tuan, di akhirat kelak, di antara persoalan yang panjang kita nak jawab ni, antaranya apa harta? Min aina katasabahu wa fima anfaqa. Dia nak kena cerita dua. Kok mana hang dapat, kok mana hang belanja. Ada orang dapat halal belanja haram, ada orang dapat halal belanja halal. Ada orang dapat haram belanja halal, ada orang dapat haram belanja haram. Alang-alang nak haram, haram terus dia kata. Nak kena cerita banyak. Orang susah, harta pun tak ada. Betul tak? Motor pun harap pelari kedai. Tak bayar, Cina cari, dia tukar nombor pelit. Nak kena jawab bab motor tu lah satu. Lalu Nabi ketika mana Nabi masuk ke dalam syurga, Nabi tengok dalam tu maklum, ada satu orang lelaki yang bersenang lenang di dalam syurga. Nabi tengok lelaki ni bersenang lenang. Orang senang, hebat hidup. Kerana apa orang lelaki ni bersenang lenang dalam syurga ni? Kenapa dia tuan-tuan? Kerana Allah membalas perbuatan baiknya di dunia. Apa dia yang dia buat di dunia ni? Iaitu dia memotong sebatang pohon kayu yang melintang di atas jalan yang mengganggu jalan-jalan orang Islam. Itu dia. Simple. Dia ni bukan buat benda besar, bukan dia duk pergi mengajak orang tiap-tiap malam. Tak. Lelaki ni bukan dia duk pergi mengajak orang, duk buka kitab, mengajak tiap-tiap malam, masjid tu, masjid ni, masjid ni, masjid ni. Tak, maklum oi. Apa yang dia buat? Dia tengok ada sebatang kayu, sebatang pohon jatuh atas jalan. Halang laluan orang. Dia pergi kerat, dia tak tepi. Simple. Lah ni contoh, ada satu jalan kita duduk balik ni. Jalan ni tuan-tuan, kita duduk balik rumah, main masjid, balik rumah, main masjid, balik rumah, main masjid, balik rumah, balik rumah, main masjid. Ada satu jalan yang duk lopak banyak, ada lopak banyak. Ada lubang banyak. Berlubang. Kereta jalan bengkok rim. Terjun dalam lubang tu, spok rim kereta ni bengkok. Motor terjun. Hilang dengan motor dengan tuan dia sekali. Tiba-tiba tuan-tuan bukan ada apa. Tuan-tuan Menteri JKR kah? Dah. Tuan-tuan kontraktor dia buat jalan kah? Dah. Tak ada apa, maklum pun bukan ada apa. Jawatan dalam masjid pun tak ada apa. Jemaah biasa, main mengaji kitab orang tak bagi. Nak abang kata tak ada jawatan ni. Tiba-tiba maklum pergi order satu lori tar. Maklum upah satu kontraktor. Hampir tutuplah jalan tu. Hampir tampung jalan tu bagi elok. Buat bagi elok laluan orang nak main masjid, orang nak balik masjid. Banyak mana pahala maklum dapat. Tuan-tuan faham ke ada ni? Awak nampak tahun baru, nampak letih apa? Baru tukar setahun, nampak maklum pun makin tua dah. Bulan lepas nampak macam muda sikit. Maklum faham saya cakap ni maklum? Faham. Maklum bukan buat apa pun. Satu jalan tu berlubang. Satu jalan tu berlubang, kita pergi order satu lori tar. Kita tampung jalan tu. Banyak mana pahala nak dapat ni maklum? Kerana kawan ni satu pohon jatuh di tengah jalan, dia potong pokok tu, dia benda yang menghalang laluan orang Islam ni dia buat lagi elok, dia dapat masuk ke dalam syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat seorang lelaki yang bersenang-senang di dalam syurga. Kerana Allah membalas perbuatan baiknya di dunia, yaitu dia memotong sebatang pohon kayu yang melintang di atas jalan, yang mengganggu jalan orang-orang Islam. Keterangan. Ibadat di dalam Islam ni terbahagi kepada dua bahagian. Yang kata ibadah ni menurut Islam palung,
dia ada dua maklum. Yang kata ibadah ni dia ada dua jenis. Yang pertama ibadah khusus dia kata, iaitu ibadah khusus seperti solat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang tu dipanggil ibadat khusus. Tuan-tuan semayang, tadi maghrib kita semayang Pak Long. Solat ni nama dia ibadat khusus. Lepas semayang tadi Mak Long baca Al-Quran, Pak Long baca Quran dengan imam kita. Yang tu nama dia ibadah khusus. Pi umrah, cuti sekolah baru ni. Pi umrah. Alhamdulillah. Sekarang umrah pun orang tak apa nak pergi dah, tuan-tuan ni mahal. Tuan-tuan kan duk maki travel agent apa semua ni. Pok ni dia dah buat lagu mana tuan-tuan. Sana naik harga, depan naik harga lah. Mata wang kita jatuh, naik harga lah. Sebab tu cuti sekolah baru ni saya dengar laporan daripada kawan-kawan yang ada travel agent ni. Dia kata, Ustaz, teruk lah. Sale drop, orang pergi umrah tak amal sebab mahal. Mahal. Sebab tu yang mana yang duk buat travel umrah pun nak bungkih banyak dah tuan-tuan. Tiba-tiba baru ni keluar laporan berita pula, ramainya orang Malaysia ni pergi Thailand. Sebab tu saya cadang yang mana duk buat travel agent buat umrah ni boleh tukar aku pihaknya dengan Danok. Baca laporan baru ni tuan-tuan. Haknyai, di Haknyai. Ni tak cerita Pak Bara. Ni tak cerita Kerabi, tak cerita Phuket. Haknyai saja cuti sekolah baru ni. Persatuan apa hotel Haknyai ke apa ke dia buat satu laporan keluar dalam mana baru ni saya baca dalam portal media mana. Selama cuti sekolah baru ni, duit daripada Malaysia yang berbelanja di Haknyai tuan-tuan 8 bilion baht. 8 bilion baht. 2 minggu. Cuti sekolah baru ni 2 minggu kan. 8 bilion baht. Tukar dengan duit Malaysia lah ni maklum dekat-dekat 10 juta ringgit. Ha? Siapa kata orang Malaysia tak ada duit belum? Cuba bagi tahu siapa kata orang Malaysia ni susah. Cuba dia tak jalan dalam Malaysia. Kemarin Highland dia tak pergi dah. Larat dalam terkedarah bos strawberry tu maklum Genting Highland pun dia tak pergi dah. Larat kan nak main duduk main roller coaster tu Langkawi pun dia tak pergi dah. Tak nak tengok dah pantai Cenang tu kita. Sebab masa buka-buka sempadan lepas Covid itu ni, dia pakat pergi Langkawi. Sampai nak tenggelam Langkawi tu. Lah ni mereka pergi Haknyai. Seronok mereka kata Ustaz. Yang mana Pak Long yang mata ada selaput pergi Haknyai cerah balik biji mata tu. Tak payah pergi buat operate Pak Long pergi duduk Haknyai. Cerah balik selaput tu dia lari. Dia lari sat selaput tu. Maklum gelak apa tak percaya pergi tengok. Ni Pak Long ni hak yang jalan nak main masjid pun tak apa nak nampak. Selaput jalan Haknyai dia jumpa pula. Ni memang masalah juga. Dia kata Taman Rakam ramai hari tu dekat Sejik Bas ke apa. Saya dah hantar gambar Pak Long dah. Saya kata dekat immigration tu hak mana yang nak main kuliah ni pergi hang abang tu. Tanya dia Pak Long pergi buat apa Pak Long saya nak bagi cerah balik biji mata saya selaput. Ha, cerah. Hak mana-mana yang duk ada angin dalam badan apa pi murut sana angin pun keluar elok Pak Long. Darah pun lancar elok. Adik-beradik amai belah nu hak nak urut kaki, hak nak urut kepala, hak nak urut badan, semua duk ada. Tu yang ramai orang Malaysia pakai pihaknya. 8 bilion baht saya baca-baca. Ya Allah ya Karim. Hebat. Umrah tak apa nak pergi dah. Sebab apa? Mahal dia kata. Lah daripada duk pergi sana Ustaz mahal, baik kita pergi Haknyai dia kata. Maklum pergi buat umrah. Pergi Mekah buat kerja haji. Tu nama dia maklum tu nama dia ibadah khusus. Tuan-tuan wak keluar zakat pendapatan 2023 itu ni. Tuan-tuan wak keluar pergi bayar dekat lembaga zakat Selangor apa. Tu nama dia ibadah khusus. Ibadah khusus. Yang kedua kata ulama, dia dipanggil sebagai bahagian kedua dinamakan ibadah umum.
Yang ni pula nama dia ibadat umum. Seperti mencari rezeki. Kita keluar daripada rumah pagi-pagi ni. Alhamdulillah, tuan-tuan ada pencen pada. Dulu duk keluar. Orang tanya nak pergi mana ni abang awal-awal. Nak pergi kerja. Nak buat apa dia? Nak cari rezeki. Nak balik jaga tanggungjawab keluarga. Nak bela bini. Nak bela anak. Nak tunaikan tanggungjawab. Tu nama dia ibadah umum. Tapi kena niat bagi betul lah. Niat sebagai ibadat jadi ibadat. Di mana balong nak pergi outstation Ustaz? Meeting, kursus. Di mana balong? Haknya. Niat bagi elok-elok balong saja aku nak pergi haknya ni, nak pergi meeting, tanggungjawab kena kerja. Balong janganlah duk buah kat sana. Ni orang minum air teh balong minum tiger mampu Dia mau dia ibadah umum. Dia kata, satu mencari rezeki, membantu orang. Ibadah umum, tolong orang. Orang tak tahu apa, main masjid. Main masjid, dia pakai kereta depan tu, dia tanya nikah, nak tanya, mana dia toilet orang perempuan? Maklum bukan dekat tunjuk, ujung tu, tak ganggu tu. Maklum bawa dia, tolong dia, main tunjuk, ni toilet. Hang masuk kau ni, hang keluar kau ni, jangan keluar kau lain. Ramai dah masuk kat tamarakan, keluar haknya. Banyak dah jenis tu, dia kata. Hang keluar balik pintu ni. Maklum, tolong dia. Tu nama dia ibadah umum. Faham maklum? Tu nama dia ibadah umum. Mentadbir dengan cekap dan amanah. Melakukan kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Hadis yang kita bicarakan ini sebenarnya, hadis ni, dia nak apa dia maklum? Dia nak menuntut umat Islam supaya hidup bermasyarakat dan suka bantu-membantu. Ni Nabi nak beritahu. Hadis yang kita baca ni maklum, Nabi nak abang kita, hidup kita sebagai orang Islam ni, yang pertama, kena hidup bermasyarakat yang baik. Hidup dalam bermasyarakat dalam keadaan yang baik. Hidup bermasyarakat dalam keadaan yang baik. Baik ni macam mana? Baik, mengikut landasan Islam. Baik ni macam mana? Mengikut syariat Islam. Baik ni macam mana? Mengikut kehendak Islam. Itu nama dia hidup dalam keadaan yang baik. Mengikut kehendak Islam. Mengikut syarak. Mengikut Islam. Hari ni tuan-tuan, kita ni tengok orang Islam ni, dia hidup suka bergaduh. Ni yang kita rasa letih ni tuan-tuan ni. Hidup dalam keadaan suka berbalah. Berbalah dengan macam-macam isu yang ada. Isu politik, satu bab. Balah. Dia ni sokong yang ni, kawan ni sokong yang ni, berbalah. Tuan-tuan tak bolehkah hidup jadi orang yang matang, tuan-tuan? Perbezaan hidup ni tidak menjadikan ia sebagai pemutus kepada silaturahim. Memang Allah Ta'ala buat kita ni berbeza macam-macam. Berbeza bangsa. Berbeza warna kulit. Perbezaan itu memang, tuan-tuan, memang ia adalah suatu hakikat. Perbezaan ni benda yang biasa. Mana ada orang hidup sama, tuan-tuan cuba tengok jari kita. Tuan-tuan cuba tengok jari kita. Mana ada sama? Dia kata, saya Alhamdulillah Zahir, sempurna awak. Jari saya sama panjang. Tu makna hang cacat. Jari mana ada sama panjang? Dia ada yang pendek. Yang paling pendek nama dia ibu jari. Atas pada ibu jari, ni nama dia jari telunjuk. Yang tengah ni nama dia jari fak. Yang ni jari manis. Yang ni jari kelingking. 5. Maklum, walaupun dia ni paling pendek maklum, tapi dia ni lah paling bermanfaat. Kita nak cop apa semua orang guna ibu jari. Mana ada orang kata jari fak dicop, tak ada. Ibu jari. Nak keluar negara, cop ibu jari tuan-tuan ni dekat immigration. Betul tak maklum? Cop ibu jari dekat immigration. Mana ada orang cop jari telunjuk? Tak ada. Ibu jari. Tuan-tuan cuba tengok. Kerana perbezaan ni, jari kita ni tuan-tuan, tangan kita jadi kuat. Tangan kita ni jadi kuat ni kerana apa dia? Kerana perbezaan ni. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang ni. Ni dia. Ni dia. Nak abad kata perbezaan, kalau kita pandai urus dia, kita akan jadi kuat. Faham tak saya nak abad?
Perbezaan, kalau kita pandai mengurus tadbir dia tuan-tuan, kita akan jadi orang yang kuat. Kita bagi hayut, kuat. Ni dia, bagi. Sebab kita kena pandai urus tadbir perbezaan. Hari ini kita ni, perbezaan menjadi asas kepada perbalahan. Yang ni tak mau tuan-tuan. Kerana kunut subuh kita nak gaduh. Kerana tahlil arwah kita nak berkelain. Kerana Yasin malam Jumaat kita jadi berperang. Kenapa dia tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tengok dalam sosial media pula tuan-tuan ni. Nak tengok realiti kehidupan, tengok sosial media. Bergaduh ni tak tahu nak apa. Ada yang netizen, ada yang nerakazen. Macam-macam. Ada yang nama dia gen netizen. Macam-macam. Kadang-kadang bukan dia tahu isu apa pun tuan-tuan ni. Dia baca perta media tu, dia baca sahabat. Kadang-kadang yang kawan-kawan wartawan ni pun kita nak abang. Janganlah kerana nak tarik orang baca artikel kamu, sampai kamu buat satu tajuk yang mengelirukan orang. Sebab apa saya kata lagu tu? Sebab ramai dia orang kita ni, dia baca tajuk, dia buat ulasan. Setuju ke tak tuan-tuan? Setuju ke tak Melong? Dia baca tajuk dia buat ulasan. Kalau kita tekan link tu, kita baca, lain cerita dia. Ni dah tajuk. Tajuk tu. Atuk rogol cucu. Dia maki dah bodoh tok ni, tok wan ni tak guna atuk ni. Tua nak mampuih dah. Cerita dia lain tuan-tuan ni. Cerita dia lain. Bila kita buka, lah rupanya budak ni cerita dia pernah mimpi tok wan dia rogol dia. Hak tok wan dia kena maki pria tu. Sekerat Malaysia maki tok wan dia, pria. Berapa ramai orang macam tu tuan-tuan? Dia tengok tajuk, dia buat ulasan. Dia tengok tajuk, dia dah bagi penghakiman. Ni masalah. Jaga maklum oi. Jaga. Hidup kita ni kena aman damai. Sebab tu Nabi nak ajar kita daripada hadis ni, Nabi nak kata pada dia, kamu hidup mesti dalam keadaan rukun dan damai. Jangan berpecah. Walau apa pun yang berlaku, bergaduh jangan, berpecah jangan. Hidup dalam keadaan aman dan damai. Kita tidak tahu amalan apakah yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Sebab kita tak tahu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak dalam hidup tuan-tuan ni amalan apa yang tuan-tuan buat dalam masuk syurga? Agak-agak. Saya rasa Ustaz semayang saya kot akan membuatkan saya ni masuk dalam syurga. Betul ya Pak Long? Semayang. Agak-agak dengan semayang yang cukup nak masuk syurga. Agak-agak lah. Berdasarkan kepada kualiti solat kita. Berdasarkan kepada kualiti solat kita. Agak-agak kita boleh masuk syurga dah dengan solat. Agak-agak. Maklum. Lepas pencin baru cukup 5 waktu. Dulu ke dia duk pegang mazhab Allah faham. Ni akak tak semayang lagi ke akak? Tak apa Ustaz, Allah pun faham saya ada meeting. Tu nama dia mazhab Allah faham. Dia dalam dunia ni dia dapat mazhab, campur mazhab tak. Yang mazhab mu'tabar, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Di Malaysia dia tambah pula satu lagi, Googly. Apa dia tak tahu, semua dia Google. Lepas tu dia mula jadi mufti. Dia tak faham apa dia Google, lepas tu dia jadi mufti. Dia tak tahu dalam dia Google tu apa dia yang dia baca pun tak tahu. Ni saya nak pesan dekat tuan-tuan ni, kalau tak faham bab agama, rujuk kepada ahli dia. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, rujuk kepada orang yang tahu, orang yang kerti, supaya kita ni tak sesat di dalam membuat keputusan.
Jangan kita tak faham Google. Tak faham Google. Ni mazhab Al-Googli. Saya biasa tahun 2018 dulu ni. Belum saya kahwin lagi macam tu. Saya bawa jemaah umrah. Masa tu saya bawa jemaah saya. Ada cikgu ni dia baru pencen. Laki bini. Dia duduk di Mekah. Dia duduk Google lah amalan-amalan utama yang nak kena buat di tanah haram ni. Malam tu dia duduk dalam bilik, dia duduk Google. Esok lepas mayang subuh, breakfast, dia jumpa saya dekat tempat makan tu, dekat tempat makan dewan makan tu. Dia kata, Ustaz, saya ada baca semalam sikit lah. Saya duduk buat study ni, Ustaz. Ya. Dia bacalah amalan-amalan utama yang kita kena buat waktu kita duduk di dua tanah haram ni, Ustaz. Saya duduk baca. Lepas tu cikgu jumpa macam mana? Oh, banyak Ustaz jumpa. Antaranya dia kata, kerana siapa yang dapat kencing dekat perkuburan Baqi', pahala besar. Saya kata, cikgu baca tak nak, main baca. Antaranya, siapa yang dapat ludah, yang dapat kencing dekat perkuburan Baqi' ni, pahala besar. Buka-buka tentang had tulis tu orang Syiah. Sebab tu jaga Pak Long, oi. Jangan duk kira baca Google. Fas'alu ahla dzikr. Tanya kepada orang yang berautoriti. Macam tuan-tuan duduk di Selangor, tanya kepada Jabatan Mufti Selangor. Dia ada barisan ahli jabatan kuasa fatwa dia, rujuk. Ada masalah, rujuk. Kadang-kadang rujuk dekat ustaz-ustaz ni pun kadang-kadang pening juga. Satu soalan, tanya 4 orang ustaz. 4 hukum dia bagi. Kalau ustaz nak ambil jalan selamat, yang ni nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Hal lagi pening. Lah nak buat ke tak buat ustaz? Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tak, saya nak buat ke tak buat ustaz? Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Ustaz cuba habaq satu. Buat ke tak? Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Pening. Tanya satu ya, maklum. Tanya satu soalan. Ustaz, saya nak tanya ustaz sikit ya. Ada apa? Saya, kaki saya ni ustaz, dia menanah, cekam. Bila saya semayang, saya sujud, dia kepak-kepak jari tu ustaz. Nanah tu pecah. Bila pecah, batal tak batal semayang? Ada pandangan kata batal, ada pandangan kata tak batal. Tak kepening tuan-tuan. Dah ustaz, batal ke tak batal? Itulah ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Dah lah saya nak tanya ustaz, ustaz pegang yang mana, batal ke tak batal? Saya macam ni lah, nak kata batal pun tak batal pun tak. Lagi pening. Lah telefon Jabatan Mufti, tanya mereka. Maklum, ada apa masalah? Tanya mereka. Orang yang berautoriti. Jangan duk tanya ikut suka. Kita semayang tadi maklum. Daripada sudut kualiti cukup ke untuk menyelamatkan kita daripada neraka maklum. Al-Quran maklum baca. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan meremeh-remehkan amalan yang kecil. Yang kita nampak kecil je amalan tu. Tiba-tiba tuan-tuan akan terkejut di akhirat kelak. Kerana amalan itulah yang akan menyebabkan tuan-tuan ni dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Kadang-kadang ibadah khusus yang kita sangka dapat menolong kita itu tidak sedikit pun membantu kita di akhirat nanti. Ianya berkemungkinan karena amalan yang dilakukan itu tidak benar-benar ikhlas atau dilakukan tidak berasaskan kepada ilmu. Kita duk rasa dah, yang ni aku rasa, yang ni kot yang akan menyebabkan aku ni masuk ke dalam syurga. Tiba-tiba dah. Rasa hang masuk syurga amal apa? Aku duk rasa aku ni masuk kerana puasa lah kot. Cek ajar hanam. Puasa dalam keadaan tak ada ilmu. Duk tanya soalan yang sama tu. Ustaz, korek hidung mati puasa tak? Tiap-tiap tahu. Korek lah. Tak betul tak no? Korek. Dah tak betul tak no? Dah orang suruh korek. Yalah dah nak korek sangat. Yang batal tu macam mana tak? Yang batal tu kalau hang korek hidung. Toto ni terperluih masuk siku yang tinggal kat luar. Hak tu baru batal. Satu yang kedua, hang ni pun tak ada binatang lain ke yang hang nak korek lain daripada hidung. Tiap-tiap tahun maklum tak saya cerita ni. Soalan yang saya dapat tiap-tiap tahun. Korek hidung, korek telinga.
tembak gas, penat, dialisis. Tak ada. Buat, tak ada ilmu. Dulu, maklum tahu tak dulu ni? Dulu ni. Ada orang tua-tua dulu, puasa, telan dayak liak mana. Dia takut batal. Ludah memanjang. Oh itu. Oh itu. 11.45 tu menerap dalam rumah ni kering badan. Takut batal. Tu kata ibadat ni kalau kita buat dengan ilmu tuan-tuan, dia bukan dia payah mana pun. Yang payah ni bila buat ibadat tak ada ilmu. Macam nak sembahyang, payah sembahyang, tak payah mana Yang payah tu sebab apa dia? Sebab hantar hati. Pergi buat umrah, payah buat umrah, tak payah mana Yang payah hantar hati. Dia senang ni dua benda. Yang pertama kita buat dalam keadaan kita ada ilmu. Ni mudah. Yang kedua lagi tuan-tuan, tak hati apa, lagi senang dia kata. Tu yang dia pergi buat umrah, dia boleh lena ikut suka. Dia pergi tawaf, hari pertama dia balik. Dia pergi tawaf, hari kedua dia balik. Sekali pantang larang umrah ni, ihram ni, pakai habis lagu tu kan. Sebab tu yang pertama kita buat ibadat ni, kita tak tahu ibadat kita Allah Ta'ala terima ke tak. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, kata pun apa nama, saya lupa dah sama ada kata-kata Imam Al-Ghazali ke Imam Syafi'i. Dia kata, hidup jangan tertipu dengan ibadat. Hidup kita jangan tertipu dengan ibadat. Banyaknya ibadat, Hidup ni jangan tertipu dengan banyaknya ibadat. Sebab apa dia? Sebab dalam banyak-banyak ibadat, kamu tidak tahu ibadat mana yang Allah Ta'ala terima. Ada orang sehari dia baca Al-Quran 1 juzuk. Saya kalau mati, alhamdulillah dah ustaz. Siapa Tuan Haji? Saya kalau mati insya-Allah syurga lah ke ustaz. Sebab apa Tuan Haji kata macam tu? Saya setiap hari ustaz Al-Quran 1 juzuk Tuan Haji. Jangan berbangga dengan ibadat Tuan Haji. 1 juzuk yang Tuan Haji baca, Tuan Haji tak tahu berapa ayat yang Allah Ta'ala terima. Setuju tak? 1 juzuk kita baca, kita tak tahu berapa ayat yang Allah Ta'ala terima. Saya alhamdulillah ustaz, tidur malam 1 jam, selebihnya tu saya sembahyang sunat. Kira-kira saya sembahyang sunat malam ni banyak rakaat juga ustaz. Beratus rakaat ada kot. Subhanallah, hebatnya Tuan Haji. Ustaz, itulah saya. Tuan Haji tak tahu banyak-banyak rakaat. Berapa rakaat yang Allah Ta'ala terima Tuan Haji? Setuju tak maklum? Betul Ustaz, saya mayang pun kira cukup-cukup makan sebab saya tak tahu Allah Ta'ala terima ke tak. Sebab tu yang pertama maklum, bila saya cakap lagu tu, Imam Ghazali ataupun Imam Syafi'i kata macam tu, kefahaman dia yang pertama, dalam ibadat kena ikhlas. Yang kedua adalah nak buat ibadat kena ada ilmu. Yang ketiga, kita kena banyak buat ibadat. Sebab kalau kita buat sikit ni pula tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tolak, habis. Dahlah sikit. Kita buat tu dahlah sikit. Sikit tu pula. Tiba-tiba Allah Ta'ala tolak. Banyak mana yang terima? Baca Quran. Orang baca sehari 1 juzuk. Dia baca 10 tahun 1 juzuk. Harap Ramadan ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala tolak-tolak, tinggal banyak mana ya. Siapa tahu barangkali kerja-kerja sosial yang kita lakukan di dunia ini dengan penuh semangat dan ikhlas, seperti membantu kenduri kendara dan gotong royong, itulah yang mampu membantu kita sampai ke syurga. Kita tak tahu apa dia ustaz. Yang kita duk buat kerja-kerja sosial ni lah maklum, gotong royong, pergi bantu rumah kenduri, tiba-tiba yang tu ikhlas, yang tu yang akan membawa kita masuk ke dalam syurga. Kita tidak tahu. Hadis ke-35. Saya nak baca malam ni sampai hadis ke-36. Lepas tu saya nak berhenti ya tuan-tuan. Tak lama. Masuk insya Allah berapa? 8.32. Lebih kurang dalam 8.32 kita berhenti azan. Lebih kurang 8.45 kita berhenti ya. Jadi ya. Ngaji pun lama-lama dengan maklum. Mengarut. Kalau dia nak faham, dia faham banyak lah. Ambil hadis yang ke-36 dulu. Sekali kita baca hadis ke-35.
Sebab hadis 36 dia ada kaitan dengan hadis 34 tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ra fanazala fiha fashariba." ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال رجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. قالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر أو كما قال. رواه البخاري. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki sedang berjalan di satu jalan, Nabi kata ada satu orang lelaki ni, Nabi kata satu hari dia berjalan, di dalam perjalanan dia terasa sangat dahaga akan air. Dia rasa haus. Kalau orang Kedah kata dia rasa lapar air. Dia duduk jalan-jalan, dia haus. Dia dahaga, dia lapar air. Kemudian dia mendapati ada sebuah telaga. Dia tengok-tengok dekat kawasan tu ada telaga. Dia terus turun ke dalam telaga itu. Setelah puas meminum air daripada telaga itu, dia pun keluar. Dia masuk dalam telaga, dia maklum dia minum. Telaga orang Arab. Telaga orang Arab dia bukan macam telaga orang Melayu. Dia boleh masuk, dia ada tempat. Dia minum. Dia minum. Sampai kenyang. Sampai hilang dahaga. Sampai hilang haus. Dia pun keluar. Ketika keluar daripada telaga, dia keluar daripada telaga tu, dia melihat seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah kerana terlalukan dahaga. Itu dia. Dia keluar, dia tengok ada seekor anjing. Anjing ni pula maklum duk jilat tanah. Jilat tanah tu dua sebab. Yang pertama lapar, yang kedua dahaga. Anjing ni maklum lidah bukan pernah duduk dalam, duduk kat luar sedia. Anjing. Dia tengok anjing. Anjing maklum najis mughalladhah. Anjing dengan babi, dua ekor tu termasuk dalam najis berat. Dia tengok anjing ni dahaga. Lelaki ini berkata, dia pun tengok-tengok, dia kata dia, sesungguhnya anjing ini dahaga seperti mana aku juga tadi dahaga. Dia tengok-tengok, dia kesian. Allah Ta'ala bagi perasaan belas kasihan di dalam hati dia. Dia tengok-tengok anjing ni, dia sedih. Allah. Sebab tu maklum, kita orang Islam ni, dalam mazhab Imam Syafi'i ni, anjing ni termasuk dalam binatang yang dikatakan najis mughalladhah. Di sana ada ulama membahaskan ada beberapa hal keadaan yang membolehkan kita ni membelah anjing. Pertama, kita ni ada dusun. Dusun kita besar. Dalam dusun kita ada binatang ternakan. Kita ambil anjing belak supaya anjing tu menjaga ternakan kita. Di situ perbahasan ulama membahaskan sampai lumat membolehkan. Contoh, maklum ada bela kambing. Kambing maklum bela dalam suatu tanah. Tanah ni pula dalam. Ada pula di situ ni menatang-menatang hak buah-buah duk mat. Maklum pun bela anjing untuk menjaga keselamatan. Bela ayam contoh, ayam tu pula musang duk ke darah. Mula hari ni beli ayam satu reban, tengok-tengok esok tinggal reban ayam tak ada, musang terbelah. Bela anjing. Anjing pula. Ataupun nak jaga daripada orang main curi binatang kita.
Ada penyamun perompak nak mai nak ambil apa datang kita ni. Nak ambil kambing kita. Anjing tu au 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 au. Ada. Nak bela bangla tak ada duit, bela anjing. Nak bela orang jaga tak ada duit, nak bela tu kena bayar pula. Jaga tu pula sehari dia ceh pula 120 jenuh. Dia kata lah kali duk bela kambing duk bayar gaji bangla tu ya Ustaz. Abuh anjing. Au au tapi hang kena belajar cara nak jaga anjing tu lagu mana. Ni hang pula duk peluk anjing tu metak belakang motor dia bawa pergi makan sekali. Jangan. Islam tak bagi lagu tu. Kena belajar. Sekadar mana had yang boleh bela anjing tu. Tuan-tuan kalau bersentuh dengan dia. Dia basah ke tuan-tuan basah bersentuh. Kena buat apa? Nak samak pula kena belajar lagu mana. Tu kena belajar. Bukan sah-sah pergi beli anjing melik metak lautan. Jaga. Sebab apa Islam tak bagi? Dia najis mughalladhah. Sebab apa mughalladhah? Ada sebab yang Islam tak bagi itu. Ada kuman dekat badan dia. Kaya apa? Ada lah tuan-tuan. Dia kata saya tak bela anjing. Kalau boleh lah Ustaz try baca amat kitab. Kalau saya bela binatang apa saya nak bela babi saya nak tak dalam dusun. Anjing dia tak mau. Ada juga tuan-tuan. Ada orang kita dia tengok babi dia kenan. Dia tu kenan tengok babi. Dia kata Ustaz sebab tu kereta saya semua saya bubuh pink babi. Kereta warna pink babi, motor warna pink babi, baju warna pink babi, semua pink babi. Dia minat semua dengan babi tu. Ada dia kata tengok babi tu Ustaz so cute. Ni gila. Apa? Bela anjing. Anjing ni melong. Dia tengok anjing tu. Hamba Allah ni, Syekh ni, dia tengok anjing tu, dia kata Allah, kesiannya anjing ni. Mesti dia lapak macam mana aku lapak tadi, dia kata. Dia dahaga macam mana aku dahaga. Lalu laki tu buat apa dia? Kerana kasihan kepada anjing itu, dia turun sekali lagi ke dalam telaga itu. Kerana dia kesian dekat anjing tu. Kerana dia kasih dekat anjing tu. Kerana dia rasa simpati dekat anjing tu, dia pun tadi baru naik dia daripada telaga, dia turun balik telaga tu. Dia mengisi air ke dalam khufnya, khuf tu dia kata tu dia ambil air bolam tu, kemudian menggigit khuf tersebut dengan mulut dia. Dia nak panjat balik telaga tu. Mana ada tangga apa semua naik, dia nak kena panjat. Bila panjat, dia nak guna tangan. Khuf dia tadi ni, dia ambil air bol dalam tu. Dia nak panjat. Dia gigit khuf dia tu menggunakan gigi dia sambil dia duduk panjat. Maknanya apa dia? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tuan-tuan ni. Bersungguh-sungguh dia buat lagu tu. Supaya mudah memanjat telaga. Menggunakan dua belah tangannya. Dia buat tu kerana apa dia? Nak memudahkan untuk dia panjat tu. Kemudian dia memberi minum kepada anjing tu. Dia ambil kasut tu dia bagi minum. Kemudian sifat penyayangnya itu, Allah mengampunkan dosanya dan memasukkan ia ke dalam syurga. Subhanallah. Dia kasih akan anjing. Tuan-tuan, waktu kita ni diajar kepada kita ni, kena ada sifat kasih sayang. Kita tak payah dapat betul tuan-tuan ni, kita pergi kedai makan. Kita pergi kedai makan, ada kucing duk main duk tepi meja kita. Miau. 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 Ada orang dia sepak kucing tu melambung. Dia terajang kucing tu sangkut atas kipas. Kipas pula bersin. Turun pening kucing tu jalan gostan. Apa salah kucing tu dekat hang? Maklum? Apa salah? Maklum bayangkan Allah Ta'ala dia nak bagi pahala kepada kita. Dalam kedai tu ada berapa meja? Pasal apa kucing tu main kat meja kita? Yang mengizinkan kucing tu melangkah siapa? Allah. Kucing tu main kat meja kita. Miau. Miau. Tuan kedai standard lah tuan kedai. Baru makan je tadi. Dia memang macam ni. Dia suka. Kucing bukan ada akal lagu hang. Cuba maklum kepak kepala kucing tu. Kepak kepala ikan. Kepala kucing dah. Kepak kepala ikan tu bagi kat kucing tu.
Jangan duk kepak kepala kucing tu. Kepak kepala ikan nak duduk dalam. Saya tarik balik silap. Jadi pun viral pula ustaz-ustaz kepak kepala kucing. Kepak kepala ikan tu bagi kat kucing. Ataupun kalau kita ni mulia lagi hati kita Pak Long, kita pergi ambil satu nasi, bubuh dalam plastik, ambil ikan, gue ikan bagi kucing makan. Tak apa, saya bayar yang tu. Ataupun Mak Long, beli makanan kucing letaklah kereta. Kalau kita pergi kedai makan tengok kucing apa, kita tuang bagi dia makan. Banyak mana pahala kita dapat tuan-tuan? Ni Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada kita. Kalau ada, mudah je. Allah Ta'ala bila dia sayang kepada hamba dia Pak Long, 3 benda yang Allah Ta'ala akan buat. Ni tanam dalam kepala. Tanam dalam kepala. Dah kitab buku apa tak Mak? Tanam dalam kepala. Allah bila sayang kepada hamba dia Mak Long, dia buat apa dia? 3 benda. Azan tu? Mana bila? Azan tu. Allah.
ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. 10 minit lagi boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan setuju saya sambung, tak setuju kita berhenti. Boleh nak? Baik. Maklum, Allah Ta'ala bila dia sayang kepada hamba dia bagi 3 benda. Tanam dalam kepala tuan-tuan saya nak. Tuan-tuan jangan duk kata, Ustaz, saya ni sihat tu yang Allah Ta'ala sayang saya. Tak, maklum. Fir'aun tak pernah sakit. Dalam hikayat menceritakan Fir'aun ni batuk benar. Jangan duk cerita panau, jangan duk cerita korak, jangan duk cerita kencing manis, gaut. Tak, batuk benar. Dalam hikayat ada menceritakan Fir'aun tak batuk. Makna dia apa dia Pak Long? Maknanya Fir'aun tak isap rokok. Adakah kerana kita tak sakit tu maklum kita nak kata Allah Ta'ala sayang kita? Belum tentu maklum. Saya ni alhamdulillah tak ada masalah apa. Tu tanda Allah Ta'ala sayang saya. No. Tak maklum weh. Tak. Baik, Allah Ta'ala sayang kita, dia bagi 3 benda. Yang pertama disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Allah Ta'ala bila sayang kita, yang pertama Allah Ta'ala bagi kita ni faham agama. Ni yang pertama. Allah Ta'ala bila dia sayang kita maklum, dia bagi kita faham urusan agama. Tu tanda Allah sayang kita. Pak Long duk main mengaji malam-malam. Tengok dekat luar sana, mereka buat satu jadual penuh 30 ustaz. Tu 30 kepala tu, ustaz-ustaz tu bukan muka-muka wanted, tu ustaz-ustaz. Ada orang dia tak nak main masjid, dia tengok-tengok tu, dia kata ni siapa ni? Ni muka wanted ke? Tak, kami bukan duk curi duit tabung surau masjid Pak Long. Tu ustaz-ustaz. 30 malam maklum duk main mengaji. 30 malam maklum duk main menadah kitab. 30 malam Pak Long duk pasang telinga. Ustaz duk ngajar. Pak Long, tu tanda Allah sayang kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ni main ngaji ni. Penyakit macam-macam. Duk ada. Kencing manis. Tengok mata pun tahu ni kencing manis tinggi. Mangkit tengok Pak Long. Pungkuk pun tak ada. Tu tanda kencing manis teruk Pak Long. Kencing manis ke darah, pungkuk kolom masuk dalam. Bukannya sihat Pak Long tu, kaki tu macam-macam duk rasa dah tu. Kena dekat sejam bersila, 2 kali dah tarik mengkarung. Bukannya sihat Ustaz, oi, tu yang kami sekali-sekali melunjuk. Saya ni duduk atas kursi maklum. Kelaku maklum Pak Long ni saya tengok ke semua. Mula dia duduk betul kita betul, lepas tu dia pusing kot tu, dia suara pusing kot tu. Sekejap dia tarik kaki biduk belakang lagu tahiyat akhir Allah. Sebab apa? Tarik mengkarung tu. Lengok. Sakit. Tapi maklum duk main mengaji. Tanda Allah Ta'ala sayang. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Allah bila dia nak hamba dia tu jadi baik, Allah akan bagi hamba tu faham dalam urusan agama. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang Allah Ta'ala sayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ni yang pertama maklum. Bila Allah sayang kita, dia akan bagi kita faham dalam urusan agama. 2. Allah bila dia sayang kita maklum. Yang kedua, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita ni musibah, ujian. Sebab dia nak menguji kita, nak suruh kita sendiri tengok nilai keimanan kita, nilai ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala berada pada tahap mana. Allah sayang kepada kamu. Ya Ustaz, saya doakan agar Allah Ta'ala sayang saya Ustaz. InsyaAllah Allah akan uji kamu. Uji dengan sakit. Uji dengan sakit. Sebab tu orang, bila ada orang yang iman dia hebat, yang nilai takwa dia hebat, bila Allah Ta'ala uji dia, dia sebut Alhamdulillah. Bila Allah bagi nikmat kepada dia pun dia sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Sebab kita bukan tahu apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ada sama baik ataupun tidak. Sebab tu kata ulama' maklum, Imam Ghazali kata, setiap
pemberian Allah kepada hamba dia itu semuanya ada kebaikan. Sama ada kebaikan itu dipandang dan nampak oleh mata hamba ataupun tidak. Boleh saya nak cerita ada satu kisah yang berlaku zaman dulu. Boleh tak? 5 minit lagi kita berhenti. Jangan ada buat muka macam nak mati gitu. 5 minit lagi kita berhenti. Maklum, dulu ada seorang raja. Dalam hikayat menceritakan. Sama ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin ataupun Jauharul Mawhub ataupun Tanwirul Qulub. Salah satu daripada 3 ni saya biasa baca. Saya tak ingat dalam kitab mana. Zaman dulu ada seorang raja. Raja ni dia ada orang kanan dia. Orang kanan dia tu bernama Syukri. Hamba yang bersyukur. Sesuai dengan nama dia, si Syukri ni dekat mulut lidah dia senantiasa perkataan yang keluar, yang diucapnya adalah Alhamdulillah. Apa jadi? Alhamdulillah. 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 Syukri ni orang kanan raja. Raja ni di antara dia punya hobi dia memburu. Dia minat sungguh memburu raja ni. Dia minat sungguh-sungguh. Bukan main-main. Sungguh-sungguh dia minat. Dia kerja buru ya. Memang dia minat memburu. Raja ni. Bila dia pergi memburu, Syukri ni akan teman dia. Dia pergi memburu, kena pun Syukri pun tengok-tengok pergi memburu, kena. Rusak. Kena yang kelihatan kancil. Alhamdulillah. 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 Syukri ni. Ada hari pergi memburu, haram tak ada apa-apa. Dia pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat binatang pun Alhamdulillah. Tak dapat apa pun Alhamdulillah. Tak apa. Nak dijadikan cerita. Satu hari raja ni pun memburu. Kena. Bila kena, raja ni dia pergi buka, apa nama tu lah, bila dia jerat dia tu, raja ni dia pergi buka. Buka jerat. Jari raja ni tertikam satu benda tajam. Tertikam. Sakit ni tak tahu. Sakit. Tak tahulah raja tu ada kencing manis kot. Mungkin jadilah. Tapi dalam kitab tu tak ceritalah raja tu ada kencing manis ke kot. Sakit ni tak tahu nak apa. Syukri ni pun buat balik jumpa dengan tabib raja. Doktor ni pun kata, tuanku, teruk ni kecederaan tuanku ni. Tak boleh. Nanti kuman akan naik ke jari tuanku. Syukri itu Alhamdulillah. Alhamdulillah tu lah. Jadi cara dia macam mana? Raja tanya nak buat macam mana? Tuanku, cara nak buat, kena potong jari tuanku hak ujung ni. Allah. Raja ni down. Dengar nak kena. Pak Long, kita pun Pak Long tahu-tahu kena potong jari. Down Pak Long Tapi Syukri tu dia tengok raja. Alhamdulillah. Raja ni dah lah jari aku nak kena potong. Sakit ni satu bab. Jari nak kena potong. Hang pula doa Alhamdulillah. 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 Raja ni dia marah. Dia murka. Dia panggil ketua polis negara. Dia titah kepada ketua polis negara. Penjarakan Syukri. Itu dia. Ni, hampir penjara dia ni. Alhamdulillah tak berhenti. Pergi penjarakan dia. Jari raja pun hujung tu kena potong. Syukri ni pun kena bubuh dalam penjara. Sumbat dalam penjara. Bila disumbat Syukri ni masuk dalam penjara, sampai raja ni pun dah lega, raja ni pergi memburu balik. Pergi memburu seorang-seorang. Dia tak ada siapa nak teman. Dia suka dengan Syukri dia. Dia pergi tinggal, dia suruh bodyguard dia tinggal dia luar hutan. Hampa tunggu tadi, aku masuk, dia pergi memburu. Dia pemburu. Masuk maklum dia jumpa dengan sekumpulan orang asli. Orang asli tu. Orang asli tu bukan beragama Islam. Lepa dia pun tengok, lepa bukan kenal raja apa, lepa duduk dalam hutan. Lepa tak kenal raja ke apa. Tapi dia tengok orang segak, muka putih, apa semua.
Mereka ni pun ra'i. Raja ni pun seronok bila dia dira'i. Mereka bawa raja ni balik ke perkampungan mereka. Mereka jamu raja ni makan. Raja ni pun makan sungguh-sungguh. Sedap. Tiba-tiba raja ni rasa tak sedap hati. Dia tengok ada satu kawah yang sedang dipanaskan air yang menggelegak. Raja ni kata pelik dah ni. Habis makan, orang asli ni pun main rapat, ikat raja ni. Lepas nak sembelih raja tu, lepas nak abuih raja ni dalam ayam tu, nak masak untuk dijadikan makanan kepada Tuhan mereka. Kepercayaan mereka macam tu. Bila main duk tangkap. Tangkap. Nak sembelih dah. Tengok pedang bukan main panjang. Nak pancung raja ni. Tiba-tiba ada satu orang yang duk ikat raja, dia tengok jari kudu. Orang asli ni pun kata dekat tuan dia, tak boleh tu, tak boleh sembelih, tak boleh masak dia ni. Cacat. Orang ni cacat. Mana boleh kita nak persembahkan juadah kepada Tuhan, sedangkan lauk yang Tuhan nak makan tu cacat. Tak boleh. Kerana cacat tu, raja ni tak dijadikan sembelih. Mereka bebaskan raja tu. Allah. Lompat lari balik raja. Sampai dekat istana, dia suruh ketua polis negeri ke negara tu ke, buat keluar balik Syukri tu. Bebaskan Syukri tu daripada penjara. Mai panggil menghadap aku. Syukri tu mai standard dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Raja kata, hang diam sat, aku nak cerita kat hang. Hang tahu dah aku pergi memburu. Aku ditangkap oleh orang asli. Lepas nak rebuih aku. Lepas nak masak aku. Nak jadikan juadah. Mujuk jari aku kudung. Lepas tak jadi. Syukri tu pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukri tu kata. Raja ni kata tak apalah Syukri. Aku pun silap lah. Penjara hang. Lah ni aku bebaskanlah hang Syukri daripada penjara ni. Hamailah duduk dengan aku balik. Syukri tu pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena bebas. Beda habis. Lepas tu raja ni duk heran tengok Syukri tu. Duk Alhamdulillah ni tak berhenti-berhenti. Raja ni pun heran. Hei Syukri. Siapa yang hang ni mulut hang duk Alhamdulillah. Alhamdulillah ni tak berhenti. Syukri tu kata, tuanku, ampun tuanku. Mulut patik duk sebut Alhamdulillah tak berhenti ni kerana 3 sebab. Apa dia? Yang pertama, patik bersyukur tuanku. Tuanku tak dijadikan makanan untuk mereka persembahkan kepada Tuhan mereka. Tuanku bebas. Patik bersyukur banyak-banyak tuanku. Alhamdulillah. Raja tu kata, okey, itu yang pertama. Yang kedua tuanku, patik dah dibebaskan daripada penjara. Alhamdulillah tuanku, syukur pada Allah tuanku. Okey, 3. Yang ketiga, dengan sebab patik masuk penjara lah, patik tak ikut tuanku pergi memburu. Kalau tidak, tuanku patik yang kena rebuih. Dia kata patik-patik tak cacat. Tu patik bersyukur. Kalau patik tak kena penjara, ikut tuanku pergi memburu, puak asli tu tangkap, tuanku tak kena rebuih, aku kena rebuih. Dia kata, tu yang bersyukur. Tu nak abang maklum, musibah yang kena kepada raja tu, ni moral of the story, musibah yang kena kepada Syukri tu, rupanya nikmat di hujung. Betul tak maklum? Kerana kalau raja tu tak potong jari tu maklum, dia kena rebuih dah dengan orang asli tu. Kalau Syukri tak kena sumbat masuk dalam penjara, Syukri dah terkorban. Sebab tu di sebalik musibah adanya nikmat. Sebab tu Allah Ta'ala bila dia sayang kepada kita, yang kedua dia buat apa dia maklum? Allah Ta'ala uji kita. Yang ketiga, habis nak penutup dah ni. Bila Allah Ta'ala sayang kepada kita, yang ketiga, bila Allah Ta'ala sayang kepada kita maklum, apa yang Allah Ta'ala akan buat kepada kita? Yang ketiga, bila Allah Ta'ala sayang kepada kita, yang ketiga, Allah akan membuka peluang kebajikan kepada kita. Dia buka peluang untuk buat pahala. Dia buka peluang untuk kita menaburkan bakti, berkebajikan. Dia buka yang ni, dia buka yang ni. Sebab tu kadang-kadang kucing yang main dekat kaki kita, kucing yang main dekat meja kita tu maklum, dihantar oleh Allah kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita.
Sebab tu dia kata tu, Nabi cerita, dia ni kerana apa dia? Kerana dia ni ambil ayat kepada anjing dia. Allah Ta'ala bagi syurga kepadanya. Dan memanjat telaga menggunakan dua belah tangannya. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Maklumlah, masa dah cukup. Wallahu a'lam. Jadi kita akan sambung cerita lelaki dengan anjing tu pada bulan depan. InsyaAllah. Jika panjang umur, murah rezeki, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala biiznillah. Jadi sekadar itu dululah untuk malam ni. Sebelum saya nak tangguh ni tuan-tuan, ada 3 pengumuman yang saya nak umumkan. Yang pertama macam biasa dah di luar sana tuan-tuan, keluar sekali tuan-tuan tengok ada tabung-tabung Yayasan Aryadah, tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Aryadah untuk anak-anak yatim, fakir, miskin dan pelajar-pelajar tahfiz. Tuan-tuan boleh letaklah sumbangan tuan-tuan di luar sana. Ada tok koko dekat kereta saya di luar sana, siapa nak dapatkan boleh dapatkan di luar sana insya-Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan, dekat jualan tok koko tu juga di luar sana, saya ada bawa resit infak Ramadan. Saya cari awal sikit pada tahun ni tuan-tuan. Jadi siapa yang bercadang, yang berhajat, nak bersama-sama menumpang, menuai saham untuk Ramadan ni, dia nak bagi sumbangan RM10, RM20, RM30, boleh bagi dekat luar sana. Ada resit harga RM10 dan RM50 untuk Ramadan. Duit tuan-tuan ni kami akan guna macam setiap tahun yang kita ada programkan lah. Yang pertama, tajaan untuk berbuka puasa kepada pelajar-pelajar tahfiz, pondok-pondok warga mas, anak-anak yatim. Yang keduanya tuan-tuan, untuk sahur. Yang ketiganya, untuk kita agihkan sumbangan Ramadan. Macam tahun lepas, kami bagi dekat 500 ke 1000 keluarga tahun lepas. Yang susah, memang aktiviti tahunan kita akan sumbang kepada mereka. Kalau tuan-tuan yang sama-sama nak buat, bolehlah. Digunakan dan buat duit-duit tersebut untuk moral dan ihya Ramadan. Di siapa yang berhajat nak bersama-sama, bolehlah menyumbang di luar sana insya-Allah. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dan tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Illa alladhina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.